berbalam si awan petang, berarak bercelah, pepohon ara, pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton sekalian. Bertemu kita pada hari ini adalah dengan izin dan juga nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan yang sempurna untuk menjalankan segala amal ibadat dengan baik. Baiklah, sempena Hari Alam Sekitar Negara, Persatuan Pencinta Alam di sekitar Kuala Kangsar telah membuat inisiatif untuk mengadakan forum perdana atas talian ini bagi membantu pihak-pihak atasan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang penjagaan alam sekitar. Jadi, pada hari ini kita diberi peluang untuk mendengar sedikit sebanyak ilmu dan juga perkongsian daripada panel-panel hebat kita yang tidak asing lagi, dan mereka merupakan mahasiswi-mahasiswi keluaran Universiti Sultan Azlan Shah dalam bidang ijazah sarjana muda pengajian Islam yang juga merupakan pensyarah dan juga anak didik dari beberapa universiti dan juga sekolah-sekolah agama. Jadi, jangan risau dan jangan ragu kerana nampaknya para penonton tidak sedang menonton forum pada hari ini. Jadi, dengan itu izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Yang pertama, Nur Syafiqah binti Arman. Beliau merupakan seorang pendidik dari yang bertugas di Sabah, dan panel kedua kita adalah Cik Nur Salihah binti Taib. Beliau juga merupakan seorang pendidik dan merupakan aktivis pencinta alam yang sangat aktif di peringkat antarabangsa. Kemudian panel kita yang terakhir adalah Nur Ilya Farhana binti Abdul Ghafur, juga merupakan pendidik di Sarawak dan juga wakil kepada Persatuan Pencinta Alam dari negeri Sarawak. Selamat datang ke forum kita pada hari ini. Meskipun kita hanya berada di atas talian, namun kita berkongsi ilmu ini dengan sebaiknya agar mendapat manfaat di antara satu dengan yang lain. Jadi sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya ingin mengajukan soalan terlebih dahulu kepada panel pertama kita, Cik Syafiqah. Baiklah, penambahbaikan infrastruktur di Malaysia semakin membaik, namun kadangkala ianya memberi kesan negatif terhadap penjagaan alam sekitar. Setiap kesan tersebut pasti mempunyai faktor dan terdapat pelbagai pendapat mengenai pencemaran alam sekitar ini. Oleh itu, kita dengarkan sedikit penjelasan mengenai persoalan ini. Terima kasih kepada Puan Siti Hajar atas ajukan soalan yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat dan juga hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya menjawab persoalan yang diberikan, saya bahaskan sedikit definisi bermaksud alam sekitar. Alam ini bermaksud dunia, bumi ataupun segala yang terdapat di langit dan juga di bumi. Manakala sekitar bermaksud di tempat ataupun di sekeliling. Perkataan alam sekitar ini membawa maksud kepada keadaan sekeliling ataupun lingkungan. Perkataan alam sekitar juga adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit punca-punca dan juga kesan pencemaran alam sekitar. Antara punca pencemaran alam sekitar, yang pertama, perkembangan penempatan. Jumlah penduduk semakin bertambah dan kesan urbanisasi yang berpindah secara besar-besaran ke kawasan bandar-bandar utama. Seterusnya, segala yang berlaku adalah berpunca daripada sikap yang tidak bertanggungjawab, yang mana kurang ada kesedaran untuk menjaga dan memelihara alam sekitar. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan terhadap pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar telah memberi kesan yang buruk terhadap kehidupan di dunia pada masa kini. Di antara kesan utama yang menimpa manusia akibat daripada pencemaran alam sekitar ialah terhadap udara, suhu persekitaran dan juga lain-lain. Pencemaran pada hari ini semakin berterusan dari semasa ke semasa. Sememangnya, pencemaran alam sekitar memberi kesan yang sangatlah buruk. Selain itu, jikalau sistem saluran tidak diselenggara dengan baik dan kutipan sampah tidak dilakukan,
maka ia bakal menyebabkan masalah banjir dan juga wabak yang memberikan kesan kesihatan kepada masyarakat sekitar. Pencemaran udara juga memberi kesan yang sangat buruk terhadap tumbuh-tumbuhan di dunia ini. Tumbuh-tumbuhan mengalami kerosakan dengan 3 cara, iaitu nekrosis bermaksud keguguran daun, yang kedua klorosis iaitu pertukaran warna dan perubahan pertumbuhan. Di samping itu, bahan pencemar ini juga bakal menyebabkan haiwan-haiwan terancam dan juga terbunuh. Haiwan-haiwan akan kehilangan habitat kerana bahan tercemar telah memusnahkan tempat tinggal mereka. Maka haiwan-haiwan terbunuh dan spesies yang istimewa juga akan menghadapi kepupusan. Oleh yang demikian, pencemaran udara juga menyebabkan penyusutan lapisan ozon bumi yang melindungi kehidupan di bumi ini daripada sinaran terus matahari. Pembebasan gas klorofluorokarbon atau CFC yang digunakan dalam alat-alat penyembur, alat penyaman udara dan juga peti sejuk akan menipiskan lapisan ozon ini. Ini akan menyebabkan lebih banyak sinaran matahari yang sampai ke bumi. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit yang amat berbahaya kepada manusia dan juga kehidupan lain. Pancaran matahari yang terik juga akan menyebabkan berlakunya pencairan kepada ais-ais di bahagian kutub bumi dan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem di dunia pada masa kini. Selain itu, pencemaran bunyi terhadap dunia pada masa kini termasuklah mengganggu persekitaran dengan keadaan bunyi yang bising sehingga tahap yang melampau. Pencemaran bunyi akan menyebabkan keadaan persekitaran sangatlah bising dan akan menjadikan kehidupan manusia serta kehidupan lain terganggu. Akhir sekali, kesan yang paling ketara dan sedang hangat diperkatakan oleh seluruh warga dunia pada masa kini adalah kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Kenaikan suhu bumi dan penipisan lapisan ozon akan menjadi punca kepada pemanasan global ini yang mana dapat dirasakan oleh seluruh penduduk di bumi. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terkumpul di dalam udara. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak akan menyebabkan haba di bumi terperangkap dan akhirnya suhu bumi ini akan meningkat. Persekitarannya juga akan menjadi panas. Sekian itu sahaja sedikit banyak yang dapat saya kongsikan kepada anda semua berkaitan soalan yang diajukan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Cik Syafiqah atas penjelasan yang agak memuaskan. Jika dilihat semula, sebenarnya punca-punca tersebut juga tercetus dari masyarakat yang tidak berhemah. Kita sememangnya tersepit dengan keinginan menjadi sebuah negara yang maju terhadap alam sekitar. Maka pepatah ditelan mati mak, di luah mati bapa. Karena itulah kita seharusnya mengetahui kepentingan penjagaan alam sekitar yang menjadi tunjang kepada setiap aspek kemanusiaan. Seterusnya saya akan ajukan soalan kepada panel kedua kita, apakah kepentingan seseorang itu terhadap penjagaan alam sekitar? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, boleh membuktikan, boleh menunjukkan rasa syukur, boleh membuktikan kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai cara. Contohnya sekarang tentang alam sekitar, kita boleh membuktikan rasa taat kita kepada Allah tu dengan menjaga alam sekitar, dengan menjaga apa yang dianugerahkan, dengan menjaga ciptaan-ciptaan Allah di atas muka bumi ini. Manusia ni adalah pemegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memilih sama ada untuk mentaati ataupun mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita ni mematuhi, mentaati Allah, maka Allah akan memberi ganjaran pahala yang besar di akhirat kelak. Oleh itu, manusia yang patuh akan penjagaan hak milik Allah yang dipinjamkan di atas dunia ini ialah sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang bermaksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Okey, berdasarkan ayat ini, Allah telah menjelaskan bahawa kita tidak lakukan kerosakan terhadap ciptaan yang sempurna yang dijadikannya. Kita tidak boleh merosakkan apa yang Allah cipta di atas muka bumi ini. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa kita haruslah berbuat baik kepada sesuatu selain daripada manusia. Contohnya haiwan, tumbuh-tumbuhan yang ada pada alam sekitar ini. Oleh itu, berbuat baiklah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapat rahmat dan ganjaran dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, alam sekitar juga ialah tempat tadabbur dan tafakur. Kejadian alam yang indah, unik dan sempurna ini ialah menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga alam ini adalah tanda kebesaran yang boleh memberi keinsafan kepada manusia dengan berfikir betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191 yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta peralihan malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi serta berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau mencipta semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka. Sadaqallahul Azim. Jadi ayat itu menunjukkan keberkesanan bertadabbur dan tafakur terhadap manusia, di mana mereka berfikir apa jua kedudukannya mengenai alam sekitar dan lantas memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sangat menekankan tentang penjagaan alam sekitar sebagai bukti ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pencemaran alam sekitar amatlah dilarang dalam agama. Di samping menggesa manusia memanfaatkan khazanah yang dicipta sebaik-baiknya. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa tanggungjawab seorang manusia terhadap alam sekitar amatlah besar, kerana ia juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Impak yang berlaku pada masa kini juga mampu membawanya ke masa hadapan. Kerana itulah pentingnya seseorang itu mengambil berat tentang penjagaan alam sekitar ini. Jadi seterusnya kita ajukan soalan yang terakhir kepada Cik Ilia. Apakah prinsip Islam dan juga saranan terhadap penjagaan alam sekitar? Terima kasih kepada Cik Promosi. Terlebih dahulu saya akan menjawab kepada persoalan prinsip Islam dalam penjagaan alam sekitar. Setiap individu perlu menanamkan dalam diri perasaan memakmurkan dan menghargai setiap sumber alam yang telah Allah kurniakan dengan tidak melakukan kezaliman pada alam seperti tanah, air, udara dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, Islam telah menggariskan prinsip utama dalam menjaga alam sekitar, iaitu kesedaran akan setiap organisme yang hidup merupakan sumber utama kehidupan bagi umat manusia dan ekosistem. Oleh itu, dengan menanamkan prinsip tersebut akan mendorong individu untuk menghalang daripada melakukan kerosakan terhadap alam sekitar. Seterusnya, isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar kerap menjadi bahan paparan surat khabar. Hal ini kerana pencemaran alam sekitar didapati telah bertambah dari semasa ke semasa. Pada pendapat saya, isu pencemaran alam sekitar tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat kerana banyak kesan buruk yang boleh berlaku. Bayangkan, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul bagi mangsa-mangsa bencana alam akibat kerakusan manusia yang tidak tahu menilai kepentingan menjaga alam sekitar. Jadi di sini saya kongsikan beberapa cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Pada pandangan saya, langkah mengatasinya perlu dimulakan dengan mendidik manusia itu sendiri.
Untuk membanteraskan kegiatan pencemaran alam sekitar ini, saya berasakan bahawa kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Selain itu, kempen cintai alam sekitar hendaklah dimurnikan lagi. Kempen-kempen tersebut kita dapat lihat berfungsi untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan dan kesan menjaga alam sekitar. Dalam hal ini, saya rasa perlu menyertakan pemimpin-pemimpin politik untuk berceramah di depan masyarakat, maklumatnya supaya mereka menjadi teladan kepada masyarakat. Di samping itu, kempen tersebut perlulah menyeluruh meliputi segenap lapisan sosial seperti di sekolah, kampung-kampung dan di media massa terutamanya. Jika dapat diadakan, saya yakin promosi kesedaran terhadap alam akan wujud dan bumi yang kita diami ini sentiasa selamat dan bebas. Secara tidak langsung, kesedaran manusia terhadap alam sekitar dapat ditingkatkan. Ingin saya tegaskan sekali lagi, pihak berkuasa perlu mengambil langkah yang berkesan bagi menghalang manusia daripada berterusan melakukan kerosakan. Hukuman berat perlu dilaksanakan bagi menghalang propaganda manusia memanipulasi alam. Gabungan tenaga semua pihak dalam hal menjaga kebajikan alam wajar untuk dijemakan. Hal ini demikian penting bagi memastikan generasi akan datang dapat merasai nikmat yang kita kecapi kini. Kita takut suatu hari nanti generasi tersebut tidak kenal hutan dan sungai, juga tidak kenal damai dan tenang. Jadi kesepaduan antara semua pihak dalam membatas isu perosak alam ini wajar untuk diberikan sokongan. Apa yang dapat disimpulkan di sini bahawa sekiranya kerajaan benar-benar mengambil serius dalam usaha membanteras pencemaran alam ini, langkah-langkah mengatasi pencemaran sungguh harus diambil demi generasi yang akan datang. Setiap masyarakat harus ada kesedaran tentang pentingnya menghargai alam sekitar dan perlunya usaha memeliharanya agar bumi yang kita diami ini sentiasa tenang, aman dan damai serta bebas daripada pencemaran. Sebelum saya akhiri, elok kita renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan. Baiklah, demikianlah penjelasan dari para panel jemputan kita pada hari ini. Prinsip dan juga peranan manusia terhadap penjagaan alam sekitar turut disebut dalam Al-Quran, dan perkara ini merupakan bukti terhadap kewajiban seseorang untuk menjaga ataupun memelihara segala benda hidup yang berada di atas muka bumi ini. Jadi hasil penjagaan alam sekitar ini akan membuktikan keindahan ciptaan Allah di atas muka bumi ini. Sebelum mengakhiri forum kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pendek yang dihasilkan oleh Persatuan Alam Sekitar di kawasan Kuala Kangsar mengenai keindahan alam sekitar.
Baiklah, video tersebut menjelaskan tentang keindahan alam semula jadi yang tidak tercemar dan mampu melahirkan ketakjuban dalam diri seseorang manusia. Keindahan alam seperti inilah yang harus dipelihara oleh masyarakat di negara ini agar dapat melahirkan negara yang maju dan juga seiring dengan negara maju yang lain. Kata pepatah, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Oleh itu, sama-samalah kita menjaga dan memelihara alam sekitar kerana ia bukan sahaja tanggung jawab sebagai seorang masyarakat, malah juga merupakan amanah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sekian sahaja forum pada hari ini. Semoga apa yang baik boleh menjadi manfaat kepada kita semua. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.